Okay, Cikgu Rizwan, we can go. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua para peserta pada petang ini. Yang cikgu tengok di sini ramai anak-anak pelajar dan yang dihormati juga para guru dan juga para pendidik yang berturut serta pada hari ini, dan mungkin juga ada para ibu bapa yang turut bersama-sama dengan anak-anak sekalian. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini dapat bertemu dalam sesi secara online ni untuk Microsoft Fantastic Year End Program untuk tahun 2023. Jadi saya Cikgu Rizwan yang akan mengendalikan sesi pada petang ini dengan tajuk Hour of Code Escape Estate. Okey, jadi kita nak explore terlebih dahulu apa yang menariknya di dalam Escape Estate ni. Okey, terlebih dahulu inilah persediaan lah sebelum kita bermula. Okey, saya harapkan anak-anak pelajar sekalian dan juga para penonton dapat muat turun dahulu aplikasi ni, dan saya harap memang semua dah install lah aplikasi ni sebab dia akan ambil masa untuk kita download dan sebagainya. Tapi bagi sesiapa yang masih belum download, okey, boleh download di pautan yang tertera di skrin. Untuk kita download aplikasi ni dan pasang di dalam peranti kita lah, sama ada di laptop ataupun di tablet dan sebagainya. Tapi untuk memberikan experience yang lebih baik pada petang ni, saya cadangkan gunakan laptop. Sebab laptop ni dia lebih laptop ataupun PC yang lebih fungsi dia lebih penuh lah berbanding dengan tablet dan sebagainya. Dan saya pun akan tunjukkan dalam version di dalam laptop lah. Jadi sambil-sambil mendengar awas sedikit ni, cikgu harapkan anak-anak semua dan para penonton sekalian dapat download dululah bagi yang belum download lagi. Okey, baik, dan seperti yang sedia maklum, kita akan gunakan aplikasi Minecraft Education version yang terkini. Yang version yang saya install ni adalah version 1.20.13. Pastikan menggunakan version yang terkini untuk memastikan apa yang saya terangkan pada petang ini dapat diikuti langkah demi langkah lah dengan lebih baik lah. Saya tak tahu kalau version lain tu mungkin berbeza dan sebagainya. Dan sebaiknya kita akan perlukan version yang terkini untuk kita mulakan sesi kita pada petang ni. Okey, baik, seperti yang dinyatakan oleh Dr. Azmar sebentar tadi, tolonglah gunakan ruangan chat untuk interaksi dan soalan. Okey, jadi kalau tengok dekat button di atas tu ada ruangan chat. Jadi saya harap anak-anak sekalian dan para penonton dapat menggunakan bahasa yang sopan ketika berinteraksi. Kita nak ada elemen-elemen yang indikatif. Jadi kalau bertanya tu, bertanyalah dengan ayat yang sopan. Dan kalau nak komen pada rakan-rakan lain pun, komenlah dengan ayat yang sopan supaya kita dapat menghasilkan komuniti harmoni untuk program kita pada petang ni. Okey, baik, jadi kita teruskan. Okey, seperti biasa ini adalah pengenalan awal. Maksudnya sini kalau ada apa maklumat berkaitan dengan program Microsoft Fantastic, saya nak highlightkan semula. Boleh dilihat ataupun didapatkan di portal yang tertera lah, iaitu aka.ms/MS Fantastic Year End 2023-W, di mana di situ kita akan letakkan jadual sesi dan berserta dengan pautan untuk rakaman sesi jika ada anak-anak yang terlepas pada sesi-sesi yang lepas lah. Tapi hari ini adalah sesi yang kedua. So nanti baru ada setakat ni akan dikemas kini video untuk setiap rakaman sesi dari semasa ke semasa. Okey, baik, anak-anak sekalian dan para penonton sekalian, sedikit pengenalan kepada Hour of Code ni. Kalau anak-anak tak pernah dengar lah, yang anda pernah dengar tu baguslah. Yang tak pernah dengar, sebenarnya Hour of Code ni apa sebenarnya? Hour of Code ni merupakan satu program yang mana di dalam aplikasi Minecraft Education adalah untuk pembelajaran berasaskan permainan sebagai tutorial pengaturcaraan, ataupun nak sebut pengaturcaraan tu susah kan, tutorial coding dalam sains komputer. Jadi mungkin ada anak-anak di sini yang ambil mata pelajaran asas sains komputer ataupun sains komputer bagi sekolah tingkatan 4, tingkatan 5. Dalam tu memang akan belajar pengaturcaraan yang lebih lanjut lah. Tapi untuk dalam Minecraft Education Hour of Code ni, kita hanya memperkenalkan asas kepada pengaturcaraan ataupun coding ni. Jadi dia sebenarnya program ni dianjurkan oleh pihak Microsoft dan terbuka pada semua pelajar, tak kira umur berapa pun, yang mana boleh tanpa mengira pinggan umur, yang untuk merasai pengalaman pengaturcaraan dalam bentuk game, dalam bentuk yang menyeronokkan lah. Jadi setiap tahun Hour of Code ni dalam Minecraft Education ada tema yang berbeza. Jadi hari ni cikgu akan bawakan satu tema, dan hari-hari berikutnya ada tema yang berbeza yang boleh anak-anak ikuti. Mulai hari ni sampailah hari Jumaat nanti. Jadi sedikit pengenalan berkaitan dengan Hour of Code. Okey, baik, kita teruskan kepada Hour of Code kita. Jadi seperti yang cikgu terangkan tadi, dia ada banyak tema, tapi hari ini kita akan fokuskan pada tema Escape Estate. Jadi sebelum cikgu
Teruskan dengan lebih lanjut, jom kita tengok sedikit video promosi yang disediakan oleh pihak Microsoft. Getting stuck can be scary. But with code, we can find a way to solve so many problems. Minecraft Hour of Code invites you to the escape estate for a new challenge. Solve puzzles in each room using blocks. Or Python. Code your way out by dawn to earn 1,000,000 emeralds. And discover the power of computational thinking. Everyone's invited. Download Minecraft Education Edition and do an hour of code today. Okey, itu je video promosi kita untuk hari ini. Okey, cikgu harapkan semua excited lah untuk serta pada petang ni. Okey, sebelum cikgu teruskan, nak tanya anak-anak sekalian, adakah anak-anak semua dah bersedia? Kita tengok sikit ruangan komen. Dah bersedia? Kalau bersedia boleh tulis kat ruangan komen. Dah bersedia? Dah bersedia ke kita nak mulakan ni? Okey, bagus. I am ready. Ni semangat yang cikgu nak ni. Okey, dah bersedia. Bagus. Sekali lagi, siapa lagi? Dah bersedia belum ni? Cikgu nak mulakan. Kalau dah bersedia. Okey, good. Semua dah bersedia. Okey, baik. Jadi kalau kita dah bersedia, okey, baik. Jadi sebelum kita nak masuk part yang menyeronokkan tu, cikgu nak remind pada anak-anak sekalian, okey, pada sesi hari ini sebenarnya anak-anak akan ikuti bersama-sama dengan cikgu untuk selesaikan kesemua laluan ataupun cikgu pilih sebagai green pathway semasa sesi ni lah. Dan anak-anak kena ingat, nanti anak-anak kena tangkap layar ataupun screenshot 2 tugasan pengaturcaraan coding yang anak-anak buat. Satu mungkin di tengah-tengah, satu di akhir. Sebab screenshot ni nanti anak-anak akan gunakan untuk hantar penyertaan di akhir sesi. Nanti kita akan pilihlah penyertaan mana yang akan mendapat 5 hadiah yang istimewa disediakan oleh pihak Microsoft. Jadi cikgu remindkan siap-siap supaya anak-anak bersedia. Semasa anak-anak buat coding nanti anak terus screenshot ataupun ambil gambar dengan kamera supaya nanti bila nak hantar penyertaan dah ada evidence ataupun bukti untuk kita hantar penyertaan tersebut lah. Jadi kena ingat lah, jadi cikgu pesan siap-siap. Okey, baik. Dan pada akhir sesi nanti, anak-anak akan dapat satu borang kehadiran di mana borang kehadiran tu anak-anak kena jawab kuis. Nak tunjukkan bahawa anak-anak ikuti tak sesi cikgu pada hari ini betul-betul. Kalau ikuti betul-betul, insya-Allah boleh jawab. Dan soalan tu taklah susah pun sebenarnya. Kalau anak-anak ikuti, semua soalan tu boleh jawab dengan mudah lah. Okey, baik. Kita teruskan untuk sesi pada petang ini insya-Allah. Okey, kita nak mulakan perjalanan kita, journey kita menggunakan Hour of Code. Okey, baik. Untuk sesi kali ini, kita akan menggunakan aplikasi Minecraft Education. Okey, cikgu buka aplikasi ni dulu. Okey, tapi untuk gunakan aplikasi Minecraft ni, kita tak perlu sign in anak-anak. Cikgu tak nak ajar, cikgu tak nak terangkan tentang sign in sebab sign in tu jalan dia jauh sikit. Kita gunakan jalan yang mudah, jadi tak payah sign in dulu. Kalau anak-anak dah sign in, boleh sign out dulu. Okey, dan kita akan gunakan account demo. Kalau perasan di bawah button sign in ni dia ada satu perkataan kat sini, if you don't have an account, try a demo lesson. Jadi kita nak memudahkan semua, kita gunakan satu cara yang samalah. Jadi kita tak payah sign in, kita buka saja aplikasi Minecraft tu, kita klik pada yang bawah tu. Kita nak gunakan demo lesson. Okey, jadi klik kat situ. Okey, inilah paparan yang akan keluar setelah kita klik pada demo lesson ni. Jadi untuk kita mulakan, kita kena tick pada accept terms ni dulu. Okey, pastikan anak-anak klik. Kalau anak-anak tak klik kat sini, dia tak keluar button play. Mesti klik pada button accept terms tu. Kalau anak-anak baca, boleh tekan view term lah. Jadi panjang sikit, tak apa. Kita skip yang tu dulu. Kita terus, lepas kita tick pada accept terms, kita klik pada play. Kita terus klik play dan dia akan loading lah permainan yang ada dalam Minecraft ni. Okey, inilah paparan utama setelah kita masuk kepada akaun demo lesson.
Okey, sebelum cikgu teruskan nak tanya pada anak-anak macam mana, boleh masuk tak setakat ni di sini? Boleh respon di ruangan chat boleh respon. Boleh tak? Okey, boleh. Terima kasih. Okey, ada yang tanya soalan macam-macam tu jadi cikgu akan jawab soalan yang berkaitan dengan penerangan cikgu je. Okey, baik. Terima kasih pada anak-anak yang respon kepada sesi pada hari ini. Okey, baik. Jadi kita nak mulakan kita punya lesson hari ini. Jadi kita nak gunakan kita akan klik pada start lesson. Okey, jadi dia akan paparkan kat sini semua lesson yang ada, tapi pada hari ini anak-anak jangan klik yang tak berkaitan. Kita akan gunakan yang ketiga di sini, iaitu Hour of Code, tajuk je Escape Estate. Okey, yang lain-lain tu bukan cikgu tak nak bagi anak-anak buat, tapi anak-anak akan explore pada hari yang lain pula. Jadi hari ni cikgu nak terangkan pasal Escape Estate je. Yang tajuk-tajuk lain tu kita akan buat pada hari yang lain. Macam tu. Okey, so anak-anak klik pada tajuk Hour of Code, Escape Estate. Okay, cikgu harap boleh setakat ni. Sambil-sambil tu cikgu akan tengok juga pada ruangan chat. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Okey, dia tanya apa tu? Okey. Okay, jadi sambil-sambil mana yang masih lagi download tu boleh tengok dulu, dan kalau terlepas misalnya anak-anak boleh tengok rakaman nanti. Okay, itu dia yang cikgu boleh sharekan sebab ada ramai rakan-rakan di sini yang tengah tunggu cikgu tengah terangkan apa kan. So kita sama-sama follow lah, yang mana tak sempat tu boleh tengok rakaman kemudian lah. Tapi cubalah untuk ikuti sama-sama dengan cikgu. Okey, setelah anak-anak, cikgu ulang balik kita akan pilih yang ini, iaitu Hour of Code, Escape Estate. Jadi kita klik yang tu. Okey, dan di sini anak-anak kena klik pada Create World lah. Klik pada Create World ni. Okey, nanti dia akan ambil masa sikit lah untuk dia prepare dan import world tu dalam satu untuk kita main. Untuk kita ready nak main lah. So anak-anak kena tunggu sikit lah, kena bersabar sehinggalah sesi untuk Create World ni selesai. Nanti selagi dia tak selesai, dia akan macam ni lah. Dia takkan teruskan. Dia akan tunggu kat sini. Jadi anak-anak kena tunggu sampailah selesai. Okey, dia dah mula dah tu. Okey, successful, create, dan dia akan initiating word template. So kita dah kena ready lah untuk bermula bermain Hour of Code, Escape Estate ni. Okey, kita tunggu sekejap. Ni macam biasalah, anak-anak bila kita main game, dia nak loading tu, dia macam-macam information yang dia bagi pada kita. Jadi, dalam Hour of Code ni pun, dalam Minecraft ni kena rajin membaca lah. Dia akan keluar banyak pop-up yang macam ni. Dia bagi tahu pada kita, welcome to Hour of Code 2022. Let's start with the short tutorial. Dia biasa-biasalah. Bila kita mula bermain, dia akan bermulakan dengan tutorial. Jadi tutorial ni, dia akan bagi tahu macam mana cara kita nak gunakan keyboard ataupun touch control. Jadi untuk case menggunakan laptop, kita akan gunakan keyboard. So cikgu akan klik pada keyboard. Dan ini adalah paparan pertama yang anak-anak akan dapat. Baik. Jadi bagi anak-anak yang pertama kali menggunakan Minecraft ni, sebenarnya Minecraft ni tak susah sebenarnya. Anak-anak boleh tengok dekat skrin ni, dia ada bagi tahu pada kita label-label yang perlu kita gunakan pada keyboard. Sekejap cikgu nak minimize sekejap. Cikgu resume game balik. Cikgu ulang balik. Kalau tengok dekat skrin ni, anak-anak boleh nampak, bahagian kiri ni, dia ada bagi tahu pada kita apa keyboard, key yang kita klik untuk kita nak buat pergerakan dalam Minecraft ni. W untuk bergerak ke depan, forward. S untuk backward, untuk patah balik. A untuk ke kiri. D untuk ke kanan. Space untuk jump, untuk lompat. Nampak? Cikgu lompat. Cikgu tekan space. Kalau cikgu tekan W, dia akan ke depan. Kalau cikgu tekan S, dia akan ke belakang. Kalau ke kiri, kita tekan A. Dia akan geraklah ke kiri. Kalau cikgu tekan ke kanan, dia akan tekan D, dia akan gerak ke kanan. Macam itulah. Jadi anak-anak kena biasakan dengan kontrol ni. Dan panduan ni akan ada kat situ. Jadi jangan risaulah untuk kita gunakan. Dan untuk anak-anak pandang, untuk kita tengok di mana kita nak pandang, kita gunakan mouse. Ni cikgu gerakkan mouse ni, cikgu gerak ke kanan, dia pandang ke kanan. Ke kanan tak ada apalah. Ke kiri pun tak ada apa, atas pun tak ada apa, ada lampu je. Yang kita nak pergi di sini ialah tajuk kita hari ni, iaitu Minecraft Education Edition Escape Estate. Jadi macam mana kita nak mula? Kita kena klik the logo. Anak-anak nak klik the logo, ada dua button dekat mouse kan? Kita gunakan button sebelah kanan. Gunakan button sebelah kanan tu, kita klikkan pada tempat yang dia bagi tahu tu. Dia bagi tahu suruh klik kat sini, kita kliklah kat sini. Kita depan sikit. And then kita klik kat sini.
So dia akan masuklah kepada permainan kita. Dia macam intro lah, begitulah. Okey. Okey, jadi inilah introduction untuk permainan kita lah. Okey, boleh setakat ni anak-anak? Cikgu harap boleh. Cikgu harap boleh lah. Cikgu nak tengok komen sikit. Kalau ada soalan nanti boleh minta tolong Dr. Azma untuk bantu saya lah untuk dapatkan respon daripada anak-anak lah. Okey, baik. Jadi kita sampai pada di dalam game How Code Escape Estate ni. Okey, welcome. Macam biasalah dia alu-alukan tangan kita. Jadi dia akan bagi sedikit tutorial bagaimana nak bergerak. Tadi cikgu terangkan tutorial untuk gunakan keyboard. Jadi dia beritahu tutorial untuk bergerak. Okey, so kita akan klik pada start tutorial. Okey, tapi sebelum tu mungkin ada anak-anak yang tak biasa dengan penggunaan bahasa Inggeris. Mungkin tak berapa kuasai bahasa Inggeris. Jadi anak-anak boleh gunakan satu tools yang ada kat sini tau. Ada nampak tak yang buku hijau tu? Buku yang macam buku tulis tu. Itu kita panggil sebagai immersive reader. Okay, immersive reader ni kalau cikgu klik, okay, dia akan loading sekejap. Okay. Dari arahan yang ada dalam tu kita boleh minta dia bacakan kepada kita. Best tak? Dalam ni kan. Jadi contohnya kalau kita tak nak baca sendiri, kita boleh klik play je. Untuk dia tolong bacakan. Okey, sekejap cikgu klik pada ni tab ni. Okey. Experience. Okay, cikgu mula. Welcome. Okey. The following tutorial will teach you the basics of navigating Minecraft. Left-click Start Tutorial to begin. If you do not require a tutorial, left-click Skip Tutorial to begin the experience. Okey, dia bacakan. Tapi kalau anak-anak tak faham bahasa Inggeris, sebenarnya kita boleh tukar tau. Okey, tapi langkah dia ada langkah dia. Jadi kita klik pada gambar buku ni. Okey, kat sini dia ada satu fungsi translate. Jadi anak-anak cari bahasa Melayu lah, Malay. Okey, contoh cikgu cari Malay. Terlepas pula. Okey, kita naik atas sikit. Okey, Malay. And then anak-anak aktifkan document. So dia akan translate kepada anak-anak apa arahan yang ada dalam Minecraft ni. Jadi kalau anak-anak tak berapa mahir bahasa Inggeris, jangan risau. Sebenarnya boleh gunakan. Tapi langkah dia lebih sikit lah. So anak-anak kena go to yang ni. Nanti yang ni cikgu terangkan dahulu supaya anak-anak yang tak mahir boleh gunakan. Jangan risaulah. So siapa kata Minecraft hanya untuk yang pandai bahasa Inggeris je? Tak. Sebenarnya untuk semua orang sebenarnya boleh belajar. So kita boleh gunakan dengan arahan dalam bahasa Melayu. Kita dengar arahan dia. Selamat datang. Tutorial berikut akan mengajar anda asas-asas menavigasi Minecraft. Klik kiri mula tutorial untuk memulakan. Jika anda tidak memerlukan tutorial, klik kiri langkah tutorial untuk memulakan pengalaman. Okey, itu dia punya bahasa Melayu tu ada sedikit beza sikitlah bunyi dia kan. Okey, tak apa. Yang penting kita dapat idea bahawa dia nak bagi tahu pada kita boleh mulakan tutorial. Jadi untuk permulaan ni cikgu akan start tutorial supaya kita sama-sama follow. Jadi cikgu harap sama-semua boleh follow sama-sama dengan cikgu Start tutorial ni. Okey, jadi cikgu klik. Okey, dia bagi tahu pada kita, okey, use your mouse to look around. Jadi kita gunakan mouse untuk melihat. Okey, jadi kita tengok yang tu. Okey, kita cari lagi lampu yang macam tu, lampu macam bunga api tu. Okey, cari lagi. Okey, cari lagi. Ke kanan. Okey, cari lagi. Ada lagi. Ke kanan. Cari lagi. Okey, ada lagi. Okey, ikut je. Pandang je pada objek tu. Okey, yang ni di bahagian atas. Okey, last kali di bahagian bawah. Okey, jadi jalan nak masuk tu pun dah terbuka. Okey, setelah kita dah tengok, maksudnya anak-anak boleh gunakan mouse untuk tengok kiri kanan depan belakang, atas bawah. Okey, kita nak bergerak. Jadi bila nak bergerak, kita kena gunakan keyboard. Okey, arahan ada dekat skrin anak-anak. Press W to move forward. Okey, jadi kita klik W. Okey, jalan. Okey, sampai sini ada halangan macam mana? Okey. Bila ada halangan, dia suruh klik A. A tu untuk kita bergerak ke kiri. Okey, sekejap Okey, klik A untuk bergerak ke kiri. So, kita geraklah ke kiri. Okey, kemudian kita gerak depan lagi. Sebab ni ada dinding kan, terhalang. Lepas tu kita klik kepada D untuk bergerak ke kanan. W lagi ke depan. Kemudian A ke kiri. Kenapa tak boleh gerak ke kiri ni? Sebab terhalang dengan dinding. Okey, ke depan lagi. Okey, kiri. Ke depan. Ke kanan. Okey, ke depan. Okey, ke kiri. Okey, dan seterusnya. Okey, ni kalau siapa yang dah mahir tu dia boleh buat laju je. Cikgu tunjuk slow. Dia tadi nak bagi tahu cara dia bergerak, kita gunakan keyboard. Okey, jadi kita boleh kontrol gunakan view yang kita nak lihat ni gunakan mouse. Okey, jadi cikgu gerak laju. Okey. Kalau nak bergerak ke depan ada beberapa cara. Sama ada nak lompat ataupun kita ikut je lampu tu. Jadi nak selamat kita ikutlah lampu tu.
Dia dah ada bagi dah sebenarnya. Okey, kita gerakkan. Okey, lepas tu terlajak pula. Okey, sampai kat sini kita teruskan. Okey, kat sini kita ikut bawah ni, lepas tu kita naik atas balik. Jadi yang ni macam kita main dengan anak lain lah. Maksudnya kita main kat luar pun kalau ada kawasan berbukit kita naik. Lepas tu turun longkang dan sebagainya. Okey, selesai untuk tutorial awal untuk movement. Okey, baik. Jadi kalau anak-anak nak gunakan duduk dalam ni, kalau nak tengok cara nak control dia, anak-anak boleh tekan H supaya dia keluar yang macam tadi tu, WD tu. Kalau tak, dia tak keluar lah. Okey, kita klik close yang ni. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Kita dah sampai kepada yang pertama ni. Okey, dia akan bagi tahu arahan pada kita. Dia suruh right click the button. Okey, jadi anak-anak kena cari particles. Ni nama dia particles ni. Yang berkelik-kelik-kelik ni kita panggil sebagai particles. Okey, jadi kita pukul dengan kita punya mouse kanan. Okey, cikgu pukul. Untuk kita, ada seseorang. Okey, kita jumpa dengan Dr. Bredkowski. Okey, sorry, cikgu nak sebut nama dia macam pelik sikit. Okey, so kita kena gerak ke depan dekat dengan Dr. Bredkowski ni. Okey, kalau dalam Minecraft, Dr. Bredkowski ni adalah kita panggil sebagai NPC. Okey, so dia nama dia NPC. So kita klik pada kanan pada dia. Okey, kita klik kat situ. Okey, dan dia akan bagi maklumat pada kita lah. Hello, I'm Dr. Dosh Bredkowski. I see you are receive my invitation. Okey, dia kata kita terimalah jemputan dia tu. Do you think you have what it takes to escape the mansion by dawn? Okey, dia kata boleh ke nak lari daripada mansion ni sebelum subuh esok. Okey, claim the 1 million emeralds. Okey, dia dan ganjaran dia adalah 1 juta emerald. Wow, banyak tu. Okay, so excellent. Now head to the front door to begin your challenge. So untuk cabaran ini, dia bagi pada kita dan dia akan hadiahkan kepada kita 1 million emeralds. Okay, menarik tu. Okay, so kita klik pada let's go. Okay, dan dia akan terbangkan kita ke depan pintu ni. Pintu untuk rumah yang kita nak masuk ni. So kita nak tengok apa yang ada dalam tu. Okey, kita dah masuk ke dalam rumah. Okey, setakat ni boleh ke anak-anak ikut cikgu punya sesi ni? Cikgu harap anak-anak boleh ikutlah sesi cikgu hari ni. Sebab kalau cikgu terlaju, cikgu minta maaf. Jadi harap anak-anak boleh ikutilah. Okey, boleh. Bagus. Cikgu suka semangat anak-anak pada petang ni. Okey, harap boleh ikut. Cikgu cuba terangkan satu demi satu lah supaya anak-anak faham. Okey, baik. Di dalam ni, dia akan bagi arahan kepada kita search room for particles. Okey, anak-anak cari particles. Particles tu yang bersinar-sinar macam tu, warna gold tu. Okey, cuba cari kat mana. Ada tak nampak di mana particle? Kita tengoklah. Ada tak particle kat sini? Tak ada pun. Bukan yang biru ni Yang warna gold. Dia dah terangkan. Oh, yang tu. Kita nampak dah gold. Okey, kita pergi kat situ. Okey, kita pergi kat sini. Okey, dan kita kena ambil lost diary sebab kita kena kumpulkan diary yang hilang tu. Macam mana nak ambil? Kita nak gunakan mouse sebelah kiri ke mouse sebelah kanan? Okey, kalau anak-anak salah klik, contoh klik pada belah kiri. Okey, boleh juga tapi akan dapatlah. Boleh, tak ada masalah. Dan anak-anak kita dapat trofi. Okey, trofi dia akan letak kat sinilah. So settle untuk tugasan yang pertama untuk dapatkan kita punya lost diary tadi. Okey, so kita gerak kepada bahagian yang seterusnya. Okey, gerak ke tengah. Okey, cari lagi partikel. Mana lagi partikel? Ada tak partikel ni? Tak nampak pun. Okey, sebelum tu dia suruh kita klik pada lost diary tadi kan. Okey, so kita baca dulu. Okey. You have found a lost diary. Can you find all 10 missing pages? Okey, maksudnya kat sini, dalam cabaran ni, dia ada 10 missing pages yang berbeza di dalam setiap tempat dalam rumah ni. So, kita kena cari. Okey, so kita klik pada next. Okey, entry 1, the attics. Okey, ruang yang kita masuk mula-mula ni adalah attics, ruang yang paling atas sekali. So, inilah maklumat-maklumat yang dia bagilah. Dia bagi tahu pasal diary yang exploration dia di dalam rumah ni. Okay, jadi anak-anak boleh ambil masa untuk baca lah. Untuk dapatkan maklumat. Okey, klik next. Okey, kalau dah selesai, kita klik pada close. Okey, dan kita akan teruskan kepada artikel yang kedua. Okey, ada sesuatu kat situ. Okey, ada sesuatu kat situ. So, cikgu akan pergi ke situ. Okey, dan ada satu, dia bagi tahu pada kita lah. Hello, is someone there? Ada siapa ke kat sana?
Oh, might, a human. Dia begitu, oh ada manusia kat sini. Do you think you could help me? Boleh tak awak tolong saya? I can't seem to open this floor vent. Saya tak boleh buka pun apa pintu ni. Okay, I think my code may be broken. Okay, dia beritahu kod yang dia dah buat untuk keluar tu mungkin tak betul lah. Broken kan? Okay, you think you could take a look and see what's wrong with it. Okay, jadi disebabkan permainan ni anak-anak perlu buat coding. So, tugasan yang anak-anak akan lalui sepanjang sesi dalam Minecraft Education ni adalah coding lah. Itu sebabnya kita belajar How of Code tu. Sebab anak-anak perlu coding untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh setiap dalam satu session ni. Tapi jangan risau anak-anak, untuk yang pertama ni cikgu akan tunjuk. Nanti untuk yang berikutnya cikgu akan bagi masa pada anak-anak untuk cuba sendiri. Nanti cikgu nak tengok macam mana anak-anak selesaikan coding tersebut. Okay, so kita klik pada next. Okay, di sini ada dua lah. Great. Okay, dia bagi tahu bagus. Okay, if you can get me out here, I will return the favor and help you escape the attic. Dia akan bantu kita. Kalau kita boleh tolong dia, dia akan tolong untuk kita keluar daripada attic ni. Okay, which programming language would you like to use? Okay, dia tanya dua jenis programming ada kat sini. Yang pertama adalah Block dan yang kedua adalah Python. Okay, tapi untuk pada sesi petang ni, kita nak bagi anak-anak senang je, kita gunakan Block. Okay, tapi kalau anda kata ada anak-anak yang pernah pakai Python, boleh cuba nantilah. Tapi petang ni kita sama-sama gunakan Block dulu. Sebab Block ni dia lebih mudah lah anak-anak drag and drop sahaja. Okay, so untuk tujuan pada petang ini, kita gunakan Block. Okay, first see the cursor over there on the floor. Okay, dia tanya, ada nampak tak cursor dekat lantai ni? Sekejap kita tengok. If it needs to move forward 3 blocks to reach the trapdoor. Maksudnya kita nak bergerak daripada cursor tu pergi ke trapdoor sebanyak 3 langkah ke depan. But it isn't working. Okay, press C to view the code and then run the code to see what is wrong. Dia suruh kita buat coding dengan cara kita klik C dekat keyboard. Okay, so kita tutup dulu yang ni. So inilah anak panah dia. Dia nak bergerak ke trapdoor ni yang tengah-tengah ni. So kita kena bergerak sebanyak 3 langkah ke depan. So untuk kita coding, kita klik C. So dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar di sini. Dan di atas ni sebenarnya akan bagi situasi pada kita. Jadi anak-anak kena baca sikit lah information dia. Tapi dia dah bagi tahu kepada kita. So apa masalah coding kat sini? Okay, anak-anak boleh try dulu run coding ni. Dia tak risau kalau salah coding, dia tak betul lah, tak sampai lah pada destinasi tu. Jadi kita boleh klik pada play ataupun run ni untuk kita tengok betul tak coding tu. So cikgu klik pada start. Tak sampai. Kenapa agak-agaknya tak sampai? Okey, so kita kena cari di manakah kesilapan coding ni. Okey, jadi proses untuk anak-anak cari kesilapan coding ni kita panggil sebagai proses debugging. Okay, ni cikgu terangkan secara ringkas, saya nak bagi anak-anak faham. Debugging ni maksudnya kita check tengok apa masalah pada coding. Okey, cikgu cakap tadi, kita nak gerakkan 3 langkah ke depan. Okey, boleh tak anak-anak bantu cikgu kat sini? Apa kesilapan kat sini? Siapa boleh bagi tahu kat ruangan chat? Apa kesilapan yang ada kat situ? Siapa yang ada kesilapan apa yang dekat blok tu? Apa silapan dia? Kalau kita tengok pada ruangan di blok tu. Okey, belum. Kita tak buka lagi trapdoor. Kita nak pergi ke trapdoor tu daripada kotak ni. Sekejap, cikgu tunjuk balik. Ni nampak tak ni ada anak panah ni? Anak panah ni adalah kita nak gerak ke trapdoor dulu. Belum buka lagi tau. Baru nak bergerak ke depan. Okey, dia beritahu nak bergerak 3 langkah. Tapi dekat coding ni apa error dia? Kita kena tengok di situ. Apa kesilapan dia yang kita kena pasti kat situ. Siapa boleh beritahu cikgu? Okey, nombor dia betul. Cikgu cakap tadi berapa langkah? Kita nak gunakan 3 langkah. Jadi di sini anak-anak kena tukarlah. Anak panah tu bergerak ke depan sebanyak 3 langkah. Cursor tu kena bergerak sebanyak 3 langkah. So kita tukar pada 3. Di sinilah anak-anak belajar asas pengaturcaraan tu. Jadi kalau salah, kita buat penambahbaikan, kita cek balik kesilapan, itu kita panggil sebagai debugging. Maksudnya kita cari kesilapan-kesilapan yang mungkin timbul daripada pengaturcaraan atau coding tu. Okay, so kalau kita pasti, kita try klik pada play. Tengok betul tak coding anak-anak. Okay, kita klik pada play. Betul atau tidak? No, that's not quite right. The cursor need to move to the trapdoor and then to open. Okay, jadi kena pergi ke situ dan untuk kita kena
open. Bukan pergi sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita klik C balik. Okey, apa yang tertinggal kat sini? Ada anak-anak yang sebut dah tadi. Okey, kita kena masukkan, kita kena tarik open trapdoor ni letak di bawah ni. Bukan pergi saja. Pergi ke sana 3 langkah, kemudian kita kena open the trapdoor. Okey, kita try tengok betul ataupun tidak. Okay, great. It's open. That's strange. I still can't seem to get out. Dia dah try tapi dia tak boleh nak keluarkan. So dia pujilah adik-adik dah dapat keluarkan dia. Okay, can you check the code again and make sure I'm moving up 2 blocks. Okay, ini tugasan yang kedua. Tugasan yang pertama tadi, kita kena bergerak 3 ke depan, buka trapdoor. Okay, yang ni tugasan yang kedua nak moving up. Sebab dia duduk bawah, dia nak naik ke atas. So kita kena tengok pula coding dia. So macam mana? Okay, cikgu gerak ke depan sikit. Dia ada kat bawah ni. Dia nak naik ke atas tapi dia kena naik 2 langkah ke atas. Okey, so kita klik pada C untuk kita kod balik. Okey, jadi kan buka kat sini. Okey, kat sini ada on start, kemudian ada agent move up by 1. Okey, tapi kita nak kena gantikan nombor dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Okey, set cursor nombor 2. Okey, betul. Kita masukkan. Okey, tapi ini bukan cursor. Agent move up. Okey, pastikan arahan dia betul. Sama ada dia bergerak ke mana. Forward ke, back ke, left ke, right ke, up ataupun down. Tapi cikgu rasa sebab dia nak bergerak ke atas, kita klik up. Okey, dan berapa banyak tadi disebut untuk gerak ke atas? Dia nak bergerak sebanyak 2 langkah. So, kita klik pada 2 kat sini. So, kita klik pada run ataupun play. Tengok dia boleh naik tak? Okay, thank you. You fix my code. Okay, now I'm in range to open the green door for you. Okay, dia nak bagi pada ganjaran kita. Dia nak bagi kita keluarlah daripada attic ni. So, the path behind the green door is the easier one. Okay, you can take the path or talk to me again if you want to try open the yellow door. Okay, jadi untuk hari ini, kita akan go through pada green door dahulu. Green door sahaja. Yang yellow door dengan yang warna red door tu nanti anak-anak boleh buat nantilah. Okey, cikgu nak tunjuk dahulu di manakah ni adalah red door, nampak tak red door ada halangan. Kemudian ini adalah yellow door dan belah kanan ni ialah warna hijau. So kita akan pilih jalan yang paling mudah iaitu kita ambil green door. So kita pergilah ke sana. Okey. So, kita jalan. Okey, dan kita dah masuk kepada pintu berwarna hijau. So, kita dah habis selesai untuk di bahagian ethics. Okey, good. Okey, wait. Before you go, I need to tell you one last thing. Okay, this house is filled with escape room. Maksudnya ada banyak escape room. Ada banyak bilik yang macam itulah escape room ni. Okay, you need to find clues, solve the puzzles and fit code to make your way out. Okay, jadi kena fix code tu memang ada anak kena banyak gunakan coding nanti. So, untuk coding tadi kita akan press C to reveal a puzzle code. Kita akan tengok puzzle code tu and click run the code to see what happen. Kita macam cikgu terangkan tadi lah. Kita masuk kat situ, kita try play ataupun run dahulu code dahulu. Betul tak code yang kita dah tentukan tu tadi? Kalau betul, yes, that's it. Kalau tak betul, kita kena buat penambahbaikan lah. If there are error, fix the code and run again to test it. That is called debugging. Cikgu dah terangkan tadi. Maksudnya kita proses untuk kita fix the error dan run semula tadi kita panggil sebagai debugging. Okey, itu pengetahuan tambahan untuk anak-anak pada hari ini lah. So, okey, lagi satu, keep on eye for the clues such as particles to help guide you. Jadi kita cari particles untuk kita tahu di manakah lokasi yang ada coding yang kita perlu selesaikan. So, kita klik close yang ni. So, macam biasalah kita cari particles. Dah nampak tak particles kat mana? Okey, dah nampak tak particles? Okey, setakat ni cikgu tak nampak. Okey, kalau tak nampak tak apa, kita jalan dulu. Kita cari particles. Okey, di manakah particles? Ada tak partikel kat sini? Okey, tak ada particles tapi kita ada jumpa sesuatu. Kita jumpa diary page. Okey, kita ambil dulu diary page. Okey, so diary beritahu yang kedua lah tentang cerita yang orang yang sebelumnya ni eksplorasi dalam ni lah. Okey, jadi kalau ada anak nak baca, boleh baca dulu. So, kita dah dapat tu. So, kita cari particles. Mana particles ni? Anak-anak ada jumpa tak partikel kat sini? Okey, nampak tak kat situ? Ada satu particles yang berkelip-kelip kat situ. So, kita pergi kat situ. Okey, yang ni kita tengok gambar apa tu? Kita tengok dulu. Oh, sorry, cikgu belakang sikit.
Oh, ini ada gambar macam ni lah. Tangan macam tu. Okey, tak apa, kita pergi ke situ. So, kita klik, pukul kat situ. Oh, alamak, gambar tu hilang. So, apa yang berlaku kat sini ialah ada perkara yang kita perlu selesaikan. Kita perlu kodkan kat sini. So, nak bagi nampak, cikgu undur ke belakang sikit. Okey, sebab macam mana anak-anak tahu untuk apa cabaran untuk anak-anak buat? Kita klik pada C tu. So, nanti dia akan maklumkan pada kita lah. Okey, kita klik pada C. Okey, dia suruh move the clay ball to the goal block. Okay, interact with the light bulb if you need help. Okay, cikgu keluar sekejap nak tunjuk ke kita. Okay, dia suruh move the clay ball. Okay, clay ball ni yang ni. Yang kat sini. Ini clay ball. Dia ada kat tengah-tengah. Dia suruh pergi ke goal. Okay, mana satu goal? Belah kiri ke belah kanan goal? Okay, siapa boleh beritahu kat cikgu? Belah kiri ke belah kanan goal ni? Okay, cikgu nak tengok ruangan chat dah. Belah kiri ke belah kanan? Okey, bagus. Sebelah kanan. Okey, baik. Jadi sebelah kanan. Okey, baik. Cikgu teruskan. So, kita nak gerakkan ke kanan. Tapi kita tak boleh angkat macam biasa tau. Kita kena buat coding. So, jadi kita klik pada C untuk coding tu. Okey, jadi dia suruh gerakkan clay ball tu. Okey, yang ni adalah kod yang dia bagi. Kod yang dia dah siap-siap. Tapi dia kata ada error. Okey, kita tengok dahulu. Clay ball move up by 3. Dia mula-mula clay ball naik 3 ke atas. Kemudian clay ball move left by 2. Bergerak ke kiri 2. Clay ball move down by 3. Okey, jadi ini kod yang dia bagi. Kita try play tengok dulu ataupun run dahulu. Tengok betul tak? Salah. Kod yang diberi tu adalah salah. Jadi apa kesilapan dekat situ? Kesilapan dia adalah pada kesilapan coding dia lah. Kesilapan coding dia. Di mana? Okey, sekejap. Cikgu nak klik coding ni. Tak keluar lagi. Okey, baru keluar. Okey, jadi anak-anak, siapa boleh bagi tahu kat cikgu apa kesilapan dia kat sini? Siapa boleh tahu kat cikgu? Okey, tukar apa? Tukar left jadi right. Okey, betul. Tahniah anak-anak. Okey, dapat kat situ. Okey, jadi kita tukarkan left ini kepada right. Okey, jadi kita try tengok betul tak kod ni. Okey, so bila betul puzzle solve. Jadi selesailah satu puzzle ni. Okey cikgu harap boleh ikuti setakat ni anak-anak, boleh ke? Okey, boleh. Kalau boleh tolong komen dekat ruang komen, cikgu nak tengok ada yang bermasalah ke, ada yang tak boleh buat ke? Okey, boleh, bagus. Cikgu suka semangat anak-anak pada petang ni. Okey, baik. Jadi, untuk yang seterusnya, kali ni cikgu tak nak tunjukkan dahulu. Cikgu nak anak-anak sambung dalam room tu, ada lagi 2 challenge yang anak-anak perlu buat. Okey, ada 2 tempat yang anak-anak perlu pergi. Cara dia ialah anak-anak pergi cari particles. Anak-anak pergi cari partikel. Sekejap cikgu tunjuk. Cari partikel yang berkelip-kelip tu. Cari mana partikel berkelip-kelip tu. Di manakah? Kena cari. Lepas jumpa tu, kena fikirkan cara dia. Macam mana kita nak selesaikan kat situ. Okey, yang ni agak-agak anak-anak boleh ikuti ke? Boleh try ke? Cikgu nak suruh anak-anak try dulu ni. Boleh ke? Harap-harap boleh. Okey, cikgu bagi masa 10 minit untuk anak try. Try untuk selesaikan, cari partikel dan selesaikan untuk task tu, coding yang ada kat situ. Okey, jadi cikgu bagi 10 minit dahulu untuk anak-anak cuba. Kalau ada soalan, anak-anak boleh tanya di ruangan chat. Cikgu akan cuba bantu kat situlah. Cikgu tak bercakap, cikgu akan bantu. Mungkin cikgu reply ke, ataupun kalau perlu cikgu akan terus cakap lah. Okey, boleh anak-anak? Dah bersedia ke untuk try untuk cari lagi 2 tempat untuk partikel di situ? Okey, boleh. Bagus. Tahniah. Cikgu suka dengan semangat anak-anak pada petang ni. Okey, so cikgu bagi masa 10 minit. Okey, mula daripada sekarang. Ya, ni timer dia cikgu tak di tepi ni.
Okey, reminder untuk anak-anak kalau dah siap tu boleh screenshot dan simpan tugasan anak-anak tu. Nanti kita boleh gunakan untuk penghantaran pada akhir sesi nanti. Jangan lupa screenshot bahagian yang coding tu. Screenshot dan simpan. Tak perlu share dekat ruangan chat. Hanya simpan untuk dia sendiri sebab nanti nak hantar penyertaan tu. So kalau share nanti ada orang ambil susah pula. Tak perlu share dekat ruangan chat hanya simpan sahaja.
Okey, kalau ada anak dah siap boleh komen dah siap dekat ruangan chat tu. Boleh komen siap. Beritahu kat situ kita nak tengok berapa ramai yang dah siap. Okey, good. Yang tu, yang room 1 tu lah. Kan ada task yang kedua tu kan. Okey, boleh cuba dulu. Okey, dah siap, bagus. Okey, baik. Kita tunggu sekejap. Okey, ada yang komen kat situ anak-anak yang dah komen yang tak sempat screenshot. Okey, tak apa. Kalau dah masuk room lain nanti untuk yang berikutnya tu tolong screenshot siap-siap. Cikgu dah beritahu awak tadi kena screenshot supaya anak boleh masuk penyertaan untuk pada petang ni. Sebab untuk dapat hadiah yang terbaik tu perlu jawab kuis dengan betul dan juga diikuti dengan lampiran tu nanti. Nanti cikgu akan terangkan macam mana cara untuk nak hantar lampiran screenshot tu nanti. So kalau terlepas screenshot ada lagi selepas ni tolong screenshot simpan siap. Okey, baik. Dah tinggal lagi 30 saat. Sebelum cikgu teruskan. Okey, yang mana yang dah tertinggal tu nanti cikgu harap boleh tengok rakaman video ya. Sebab kita dah terlalu jauh cikgu nak ulang balik ke belakang. Okay, jadi anak-anak boleh tengok rakaman video dulu. Jadi boleh go on tengok dulu. Sebab walaupun anak-anak tengok tak sempat buat pun, jadi anak-anak nanti boleh isi kehadiran untuk dapatkan sijil lah. Dan jangan lupa untuk buat nanti kemudian dengan ikuti rakaman video. Okey, masa dah tamat. Okey, masa dah tamat. Okey, so kita akan teruskan pada yang seterusnya. Okey, baik. Di sini untuk kita pergi pada particles. Okey, baik. Nampak tak? Itu ada kat sini ada dia suruh klik sesuatu. Okey, sebenarnya kita nak kena pergilah pada situ. So kita pergi kat situ. Okey, so kita klik kat sini. Okey, dia lampu. Okey, seterusnya cari lagi. Okay, ada 2 tempat lagi nak kena pergi. Okey, kat sini. Oh, sorry. Kalau kita salah tekan, dia tak ni Kita kena pergi betul-betul dekat dengan dia. Okey, dah. Okey, dan yang ketiga, kita akan pergi kat sini lah. Okey, so kat sini, cikgu pergi. Okey, so dah selesai. So, barulah kita cari particles. Di manakah room particles? Ada tak particle kat sini? Okay, cikgu cari. Manakah particles? Nampak tak particles? Oh, ada particle kat situ. So, kita pergi kat situ. So, di sini ada task yang perlu kita buat. Okay, jadi kita klik pada C. Okay, ini cikgu tunjukkan. Sepatutnya kat sini, klik C. Okay, so kat sini perlu anak-anak buat sesuatu di sini. Di mana, okay, dia beritahu the pumpkins above the fireplace in the mirror is somehow different than the one in the room. Okay, itu clue yang dia bagi kepada kita. Dia beritahu kata blok pumpkin ke atas ni, dalam atas fireplace tak sama dengan yang dalam cermin. Okay, kita tengok dulu. Okay, kat sini, ni yang ada kat sini. Okay, kita tengok yang dalam cermin. Di dalam cermin kat sana lah. Di dalam cermin yang ni. Okay, apa perbezaan dia? Yang ni ada berapa, yang ni ada berapa? Ada sedikit perbezaan. Yang ni ada 5. Dan yang di sini ada 3 je. So, kita kena buat sesuatu untuk menjadikan dia seperti yang sebetulnya, yang asal ni. Dalam imej dia betul, tapi di sini salah. So, what you need to do is, okay, kita macam biasa, kita klik pada code. C. Okay, di sini kita tengok dia dah bagi dah sikit. Kat sini, cursor, move cursor by blue. Okay, di sini ada 4 kod warna. Satu warna orange, satu warna pink, satu warna blue, satu warna warna kuning. So, kita kena tengok betul-betul arahan dia. Okay, kalau blue ke kiri,
Tengok dia punya anak panah tu, blue ke kiri. Okey, kalau orange ke atas, pink ke bawah, yellow ke kanan. Okey, so dia dah bagi kat sini. Cursor move by blue ke kiri satu, letak satu. Ke kiri satu, letak satu. Ke kiri satu, letak satu. Ke kiri. So tengok betul tak kod dia. Okey, kod dia. Okey, tak betul sebab kita perlukan 5 kat sini. Okey, siapa-siapa boleh beritahu cikgu apakah kod yang betul kat sini? Cuba tengok apakah kod yang betul kat sini. Siapa-siapa boleh beritahu kat cikgu. Sepatutnya apa Okey, siapa yang gunakan Python boleh terus gunakan Python. Tak masalah. Okey, Python dia panjang sikit lah. Cikgu, siapa yang pakai Python boleh teruskan pakai Python. Tapi yang cikgu tunjuk ni cikgu pakai blok. Cikgu pakai blok. Okey, jadi dia ada yang bagi tahu letak place pumpkin pada permulaan dan akhir. Kita try tengok cara kawan kita ni Wong Li Hong beritahu letak place pumpkin pada permulaan dan akhir. Kita tak tengok. Okey, so kita ambil place pumpkin pada permulaan dan kita ambil place pumpkin letak pada akhir. Kita tengok betul ataupun tidak. So kita klik play. Okey, betul. Tahniah. Terima kasih pada yang bagi itu. Okey, jadi kita dah selesai puzzle ni. So, kita pergi cari partikel yang seterusnya. Okey, yang ni macam itulah. Okey, itu partikel dia. So, kita pergi kat situ. Okey. So, dah pecahkan cermin ni. Apa yang berlaku? Sekejap. Okey, so kita kena cari. Kita dah pecahkan. So, kena cari mana lagi partikel. Okey, ada kat situ partikel dia. So, kita pun pergilah kat situ. Okay, so harap-harap anak-anak boleh ni boleh follow setakat ni. Okay, so dah jumpa particles. Klik pada ni. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Oh, tak boleh. So kita kena tengok apa sebenarnya task dia. Jadi kita klik pada C. Okay, dia bagi tahu pada kita bahawa sekejap. Okay, all 4 level must flip in the correct order. Okay, very quickly to open the door. Okay, kita nak pergi nak buka pintu tapi kena betulkan dia punya switch dia tu, level dia tu. Okay, code the speedy knight to rapidly pull the lever for you. Okay, yang ni dia dah bagi dah. Flip biru lever, flip orange, flip kuning, flip warna pink. Okay, kat mana nak tengok warna ni? Sebenarnya ada kat sini. Okay, sorry, cikgu belakang sikit. So ni kuning, yang ni warna biru, yang ni warna orange, yang ni warna pink. Okay, sebenarnya kita kena ikut mana dia punya turutan dia. Kita kena tengok turutan dia, ikut turutan. Mula-mula kita kena ambil warna biru. Lepas tu warna pink. Lepas tu warna kuning. Dan yang terakhir warna orange. Nak tengok macam mana? Yang ni ada 1 blok. Yang ni ada 2 blok. Yang ni ada 3 blok. Yang ni ada 4 blok. So, kat sini kita kena ikut turutan lah. Biru, pink, kuning, orange. Tu dia punya turutannya. Biru, pink, kuning, orange. So, kita pergi pada kod. Tengok betul tak turutannya? Biru, orange. Ni salah. Biru, kuning. Biru. Cikgu pun tak ingat dah. Kena tengok balik. Okay, biru, pink, kuning, orange. Okay, dia punya turutannya. Biru, pink. Ubah kan. Kuning duduk atas. Kemudian last sekali barulah orange. Okay, kita tengok betul tak? Okay, dah selesai. Okay, jadi bila kita dah selesai task tu, barulah kita boleh masuk pada room yang seterusnya. So, kita masuklah room yang seterusnya. Okay, selesai satu room ni. Okay, harap-harap anak-anak boleh ikut untuk sesi pada petang ni. Okay, kita dah sampai. Okay, right click to talk the zombie chef. Okay, yang ni cikgu rasa di dapur ni. Kita telah berada di dapur. Okay, dan kita pernah cari zombie chef. Okay, tu nampak tak zombie chef tu? So, kita pergilah kat situ. Pergi jumpa dia dan bercakap dengan dia. Okay, tu klik kat dia. Bread. Okay, dia sebut bread. Okay, roti. Okay, done. Tu dia beritahu. Okay, so ada tugasan yang perlu dibuat berkaitan dengan roti. Okay, so kita klik pada butang C. So, di sini anak-anak akan dapatlah. Okay, dia beritahu the zombie chef need to help making bread. Okay, use the code below to create a receipt. The zombie chef can follow. Okay, so kita kodekan di sini supaya boleh ikut resipi. Okay, kita tak pasti resipi ni betul ke salah. Kita run dahulu. Okay, kita run dahulu. Tengok jadi ke tidak. Okay, betul tak dia buat tu.
Dia marah kita. Maksudnya salah. Okay, so tak betul lah. Okay, jadi kita kena tengok turutan yang betul. Okay, so kita klik kat ni balik. Okay, di sini anak-anak perlu tengok turutan dia. Yang sini ada harvest wheat, sorry. Kemudian ada make dough, ada bake into bread, and satu lagi ialah meal wheat. Okay, turutan ni memang salah. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu turutan yang betul? Boleh tak tulis kat ruangan chat turutan yang betul? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu turutan yang betul kat sini? Yang mana dulu? Okey, kita ada harvest wheat, meal wheat, make dough, bake into bread. Okey, mana satu dia punya turutan yang betul? Turutan yang betul mestilah mula-mula sekali adalah harvest wheat. Okey, kita tuai dulu gandum tu. Lepas tuai gandum nak kena buat apa? Okey. Okey, bagus. Okey, harvest wheat, meal dough, bukan meal dough meal wheat. Okey, harvest wheat, meal wheat, okey, make dough and bake into bread. Okey, jadi kita kena susun balik. Okey, mula-mula harvest, kemudian kita meal wheat. Okey, meal wheat ni bawa naik atas. Lepas tu kita make dough, kemudian barulah bake into bread. Okey, klik kat tu, tengok okey tak? Okey. Okey, jadi pada dah selesai, maka terbukalah satu portal lagi kat sini. Okey, jadi itulah yang kita perlu selesaikan. Okey, jadi untuk yang seterusnya ni, dia ada satu kod lagi yang anak-anak perlu buat. Okey, tapi cikgu tak nak tunjuk dulu. Yang ni tugasan untuk anak-anak semualah. Jadi anak-anak kena selesaikan yang ni dan ada lagi satu lagi kat dalam kitchen ni. Okey, jadi untuk tugasan ini, okey, untuk kod ini, sekejap cikgu ni. Okey, jadi anak-anak kena selesaikan sendiri. Okey, jadi macam tadi juga, anak-anak perlu cikgu bagi masa 10 minit untuk selesaikan 2 lagi task yang ada dalam bahagian kitchen ni. Okey, dah bersedia ke belum? Okey, dah bersedia ke? Okey, cikgu nak tengok semua bersedia dulu baru kita boleh mulakan. Okey, kalau dah bersedia kita akan mulakan 10 minit. Anak-anak cari particles dan juga tengok apa yang arahan diberi, kemudian boleh mulakan. Okey, cikgu bagi masa 10 minit dari sekarang.
Okey, ada ramai juga anak-anak yang dah siap. Okey, kalau dah siap, anak-anak boleh tunggu sekejap kan, lagi 2 minit lagi. Kita bagi peluang pada rakan-rakan lain dulu yang tengah siapkan tu. Okay, time's up. Okay, so we will continue. Okay, kita akan sambung kepada yang seterusnya. Okay, harap-harap anak-anak dah siap Okay, baik. Jadi kod kat sini. Okay, anak-anak perlu bagi. Okay, di sini the house is hungry. Orang dalam rumah ni semua lapar. Okay, and what better to feed it than apple, salmon and mushroom stew. See if you could figure out how many of each item house required. So, dia perlukan setiap satu ni tapi kita tak tahu bilangan. So, nak tahu bilangan ni kita kena tengok dekat sini. Yang nampak tak ada yang lalu-lalu ni? Tengok kat sini. Dia bawa ni, okey, mula-mula dia keluar apple 3. Yang kedua 4. Ayam ke apa tu? Yang ketiga adalah salmon ke? Okey, 4, 3 dan 2. So kita betulkan kod dia dulu. Okey, sebab kod ni salah kalau kita play pun. Kita dah tengok run ni coding tu betul tak? Oh, tak betul. So rumah tu marah. So rumah tu tak puas hatilah. Kita bagi coding yang salah. So kena betulkan. So mula-mula lalu buah apple sebanyak 4. So kita letak 4 sini. Kemudian lalu ayam ke apa ni? 3. Dan yang seterusnya satu lagi ialah
salmon ataupun terbaliklah, dia tu 2. Okey, mushroom sorry, yang pertama ialah apple, yang kedua ialah salmon, yang ketiga ialah mushroom. Okey. So 4 apple, 3 salmon dan 2 mushroom. So kita run tengok. Oh. Betul ke salah? Tak betul juga. Okey, kita tengok urutan ni mungkin salah. Okey, apple 3, salmon 4, mushroom 2. Okey, kita tengok. Okey, apple 3, terbalik. Okey, salmon 4, mushroom 2. Salah coding memang dia tak terima lah. So kena betulkan. Okey. Baru. Okey, selesai. Okey, so seterusnya kita akan cari particles. Okey, particles ni kita carilah di mana particles. Okey, di situ. So kita bergeraklah ke situ. Okey, di sini ada masalah sikit. Okey, so kita nak tahu apa masalah dia. So kita klik pada code. Okey, di sini kita perlu codekan. Okey, it seems the zombie chef gave everyone the wrong meals. Okey, dia beritahu yang salah meals tu. Search the kitchen for the menu and make sure everyone end up with the correct meals. Okay, you only need to add one block to the end of the debug code. Okay, the included example is broken. So kita tengok dia swap biru dengan pink. Kita nak tahu warna ni, kita kena tengok dekat sini. Okay, dia kata swap biru dengan pink. Okay, biru kat sini, pink kat sana. Okay, so dia suruh swap lah. Okay, so kita tengok kod dia tu. Okey, so kalau kita start yang ni, so dia akan buat macam tu. Okey, tukarkan yang biru dulu, kemudian tukarkan yang pink. So tak betul juga. Dua ni dapat dah betul dah. Maksudnya langkah swipe mula-mula tadi tu, 2 swipe tu dah betul dah. Sebab kalau kita swipe, cuba tengok Kita ulang sekali lagi. Kita ikut kod yang asal ni. Okey, swipe yang ni dengan yang sana, dua-dua ni dah dapat hidangan yang betul. Nampak tu ada tanda hijau tu. So yang tak betul ni yang belah sini. So kita nak tahu menu, kita carilah menu dekat sini. So yang si hitam ni dengan si cikgu tak tahu nama dia Okey, si Maika yang hitam ni dengan yang warna hijau, hijau baju turquoise ni, kita tengok apa menu dia. Okey, menu untuk si hijau yang baju turquoise ni, menu dia yang ni, dan yang si hitam ni menu dia yang ni. Okey, so kita kena betulkan kod tu. Okey, cara dia ialah kita tengok kat sini. Yang ni dah betul dah. Okey, and then menu yang salah ni melibatkan 2 orang ni sahaja. 2 belah ni saja. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita swipe je lah kedua-dua tu, yang mana kita swipekan yang warna kuning. Okey, so cikgu gunakan warna kuning, cikgu drag ke sini. Okey, sorry. Ke sini. Sorry, jangan silap Kalau turutan dia silap, nanti jawapan dia pun akan dapat silap jugalah. Okey, so kita klik play. Okey, semua dah dapat menu yang betul dan dah kenyang lah. Okey, so room clear. Okey, selesai. Okey, jadi anak-anak tadi sepatutnya screenshot tau setiap satu yang anak buat tu. Okey, dan kita akan masuk kepada room yang seterusnya. Okey, dekat room kali ini, cikgu takkan tunjuk satu pun contoh. Sebab tadi cikgu dah tunjuk beberapa contoh kan. Kali ni cabaran dia, cikgu akan bagi masa 10 minit juga untuk anak-anak explore kat sini 3 coding puzzle. Dia ada 3 coding puzzle kat sini. Okey, jadi anak-anak boleh try tengok cari di manakah particles and then tengok dulu apa arahan dia dalam coding dan anak-anak boleh mulakan coding. Okey, cikgu bagi masa 10 minit lagi boleh untuk anak-anak cuba. Cikgu harap boleh. Okay, cuba komen dekat ruangan chat tu boleh ke tak boleh. Sekejap, cikgu nak dia dulu. Nak tengok timing dia dulu. Okay, sekejap. Okey, kita untuk cabaran yang seterusnya dalam room yang baru ni, okey, anak-anak boleh try untuk code semua sekali. Kali ni cikgu tak tunjuk dah sebab sebenarnya yang penting adalah anak-anak belajar untuk coding pada petang ni sendiri. Supaya anda dapat tahu macam mana pengalaman menjalankan pengaturcaraan ataupun coding. Okay, 10 minit daripada sekarang. Coding untuk room yang terakhir ada 3 puzzle. Cari. Nanti akan adalah cikgu akan terangkan sekejap lagi lepas 10 minit ni.
Okey, time's up. Okey, jadi kita teruskan. Okey, nak tengok macam manakah hasil dia yang sepatutnya anak nak dapat. Okey, so kita cari partikel. So, kita turunlah. Cari ke bawah. Okey, so dia ada partikel kat situ. So, kita ketuk pada kotak ni. So, ada sesuatu kat sini. Gambar Bishop tu berubah. Okay, so kita kena buat sesuatu lah kat sini. Okay, so nak nampak clear, anak-anak boleh gerak ke depan ni. Tengok okay, di sini ada anak panah warna hijau ke kanan, merah ke bawah, kuning ke kiri dan juga biru ke atas. Okay, so untuk kita tengok gambaran lebih lah, cikgu suka undur ke belakang lah. Okay, tapi kita boleh try coding tengok. Kita tengok C. Okay, baik. Dia dah bagi contoh coding kat situ. Okay, mula-mula dia bagi push ke kiri ataupun kuning, push ke kanan warna hijau dan push merah ke bawah ni. And then kalau kita run code ni salah. Tengok boleh tak? Okay, salah. So kita kena betulkan kod dia. Okay, boleh tak siapa-siapa beritahu kat cikgu kod yang mana satu dia punya anak panah yang betul. Siapa-siapa boleh beritahu kat cikgu dengan chat. Okay, boleh type kat situ. Yang mana satu betul. Okay, ada yang beritahu, okay, left, up, right. Okay, ada lagi jawapan lain? Kuning, biru, hijau. Okay, kita try tengok kuning, biru, hijau ataupun left, up, right. Betul tak? Okay, kuning, biru, tak, okay, yang kedua biru, hijau. So, merah ni kita buang. Dan kita try tengok run code tu betul ataupun tidak. Okey, betul. Tanah diucapkan. Okey, so dah ada king. Kita kena selamatkan king tersebut naik atas. Okey, pelajak pula. Okey, so kita ambil lah king tu. Kita ambil king tu. So, selesai lah. Okey, so king takes the bishop. Okey, so kita cari partikel yang seterusnya. Okey, nampak ada partikel kat mana-mana. Cari, okey, partikel ada di sebelah sana sebenarnya. Okey, kita pergi belah sana. Okay, ada partikel lain pula kat sini. Okey, kita klik situ. Okey, dan ada keluar anak panah macam ni. Okey, nampak kat sini anak panah oranye ke atas, kuning ke kanan, pink ke kiri dan juga biru ke pink ke bawah, biru ke kiri. Okey, baik, kita tengok tugasan yang sepatutnya kita buat. Okey, sekejap, cikgu suka ke belakang sikit nak tengok secara keseluruhan. Okey, ni nampak partikel ni. Ada sesuatu kat sini ni. Ada queen. Kita tengok, kita tak nampak lah sebab dia tersembunyi. Okey, tak apa. Kita kembali ke belakang. Kita tengok. Okey, baik. Apa tugasan dia? Kita klik pada C. Okey, di sini kita perlu. Okey, this seems there's something at the top of the bukit. See if you can create a way to get up there. Dia suruh kita buat sesuatu untuk naik ke atas tu. Okey, dan dia dah bagi blok ni. Jadi, blok dia adalah place block. Letak blok. Kemudian cursor bergerak ke tiga ke kanan, bergerak tiga ke gunakan anak panah warna kuning tu and then place block. Lepas tu yang kuning kena place block. Okay, kita try tengok apa yang berlaku. Okay, so boleh tak naik ke atas tu kalau macam tu? So jawapan dia tak boleh lah kan. So kita kena buat sesuatu untuk betulkan balik coding ni. Okay, jadi kita nampak tak kalau anak-anak perasan dia dah ada dah ni yang warna biru-biru berkelip-kelip ni. So kita kena tambah ikut yang ni. So dekat sini kita kena pakai, okay, kita klik pada blok ni. Okay, dekat sini dia ada satu lagi, dia perkenalkan blok menggunakan blok loop ni, looping. Kita panggil sebagai blok looping ni untuk kita repeat perbuatan yang sama ataupun ulang perbuatan yang sama. Okay, sebagai contohnya kat sini, kita kena place block bergerak ke kanan, place block bergerak ke kanan, place block ni kita kena ulang sebanyak beberapa kali sebelum kita naik ke atas ni. So kita kena ikut yang tu. Kena gunakan fungsi tersebut. Okay, sebagai contoh cikgu letak dulu repeat kat sini. Okay, and then kita kena place block. Okay, dia punya proses dia place block. Okay, cikgu keluarkan yang lain-lain dulu sebab yang lain-lain dulu belum lagi. Okay, place block. Kemudian gerakkan cursor satu. Sebab kenapa cikgu tak satu kat sini? Sebab cikgu akan ulang berapa kali dekat sini. Sebagai contoh cikgu nak ulang sebanyak 3 kali. Okay, so kalau cikgu ulang 3 kali tu apa yang berlaku saat cikgu kita tengok. Kita boleh play banyak kali contoh. So itu yang berlaku. Bergerak, letak, bergerak, letak, bergerak. Okay, so dia letak 3. Jadi dah sampai kat situ dah.
So, kita teruskan coding lagi, tambah lagi coding kat sini. Okey, kali ni kita kena gerak ke atas. Sebab kita perlukan dah settle untuk tangga yang bahagian pertama, kita kena buat tangga level yang kedua, kita gerakkan ke atas satu. Okey, kalau ikut anak panah ni, gerak ke atas warna oranye, tambahkan di sini. Okey, diikuti dengan letak blok yang untuk barisan kedua sebanyak 2 kali. So, kita guna balik yang repeat tadi. Okey, repeat 2 time ni. Okey, and then kita gunakan place block. Dan juga bergerak ke kanan. Cursor move to right. Sebab warna oranye kan. Cursor letak kat sini 1. Okey, sebelum tu jangan lupa yang ni kena tambah 1 lah. Kalau letak kosong ataupun sifar, dia tak ada fungsi lah. Okey, so untuk yang kedua ni, dia akan 2 kali. Okey, so nak tahu betul ataupun tidak blok tu. Tak cikgu buang blok yang letak lah ni. Okey, kita try run tengok. Okey. So setakat ni sampai kat situ dah lah. Masih ada lagi satu tingkat untuk sampai ke tingkat atas tu. So kita kena tambah lagi coding kita. So sama lagi coding. Okey, kali ni kita kena gunakan lagi repeat ni. Tak kat bawah ni. Tapi sebelum repeat ni kita kena move cursor dulu baru naik atas tau. Kalau kita terus ni dia akan sambung kat tepi tu. So kita kena move cursor sebelum repeat ni sebanyak sekali. Di sini anak-anak kena fikirlah. Dan mungkin jawapan dia berbeza sikit dari cikgu ni. Sebab mungkin anak-anak ikut laluan lain asalkan ada tangga. Ikut yang dia cakap tu lah. Macam tu. So kadang-kadang pilihan jawapan coding tu kalau tak guna repeat ada cara lain. Ni cikgu cerita kalau kita gunakan repeat lah. Okay. And then kita place block. Dalam ni. Kemudian diikuti dengan cursor move ke kanan. Macam ni. Okay. Yang ni cikgu buat satu. Dan dia punya coding kat sini repeat berapa kali? Repeat sebanyak 2 kali. Macam tu. So kita try run lagi sekali. Okey, betul ataupun tak betul? Okey, jadi dah ada sampai atas tu. Okey, cuba tengok boleh tak naik ke atas tu? Okey, Kalau okey, tak boleh jalan, kita kena lompat lah. Kena gunakan tab tu, lompat dan jalan. Okey, dan kita sampailah kepada tempat queen dan kita gunakan right click untuk dapatkan queen. Okey, so kita dah selesai dapatkan queen. So kita patah balik. Nak lompat tu ke bawah pun boleh. Okey, dan kita cari partikel yang seterusnya lah. Okey, iaitu partikel seterusnya ada dekat sini. So kat sini ada sesuatu yang kita perlu buat. Okey, queen dah ada kat sini. Dia tulis tu Januari 5. Okey, king May 5. Okey, tapi kat sini sebenarnya ada kesilapan. Birthday queen dan king kat sini adalah salah. So kita kena cari partikel untuk dapatkan maklumat tu. So kita pergi dulu belah kanan ni. Okey, so birthday yang king adalah April 1. 1 April Okey, ni dia sorry. Okey, cikgu tu salah tekan. Okay, kalau pukul pada tempat yang tak betul, dia akan keluar tu. Okay, April 1. Dan juga birthday bagi Queen adalah 4 Mei. So, kalau anak-anak takut tak ingat, catatlah. Okay, cikgu pun nak catat juga. Okay, sorry. Naik atas balik. Terlaju pula. Okay, kita pergi ke sini. Okay, King kena pergi 1 April. So, kita kena move kan. Okay, kalau perasan kat sini, Ella, dia macam sistem koordinat tau. Okay, yang ni nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ini Januari, Februari, Mac, April, Mei. So kita kena gerakkan king ke 1 April. Okey, itu di sini. Okey, so anak-anak kena fikir macam mana dia nak gerak. Okey, macam mana nak gerak ke situ. So sebenarnya ada lebih daripada satu cara yang ni. Tapi cikgu tunjukkan satu cara untuk king dahulu. Okey, tapi anak-anak kena buat pergerakan ni untuk king dengan queen dua-dua. Cuma kita buat king dahulu. So king nak pergi ke 1 April, dia kena gerak oranye 1, 2, 3, 4. Kemudian kuning. Kemudian biru 2. Okey, so kita teruskan. Okey. Okey, 4 oranye dan 1 ke kiri. Okey, so untuk king yang tu. Okey, kemudian queen pula dia nak pergi kepada 4 Mei. So dia kena gerak ke sini. 4 Mei Okey, so sama ada kita gunakan kuning 1, 2, 3, 4. Dan oranye 1. So macam itulah kita kena tengok dia punya kedudukan dia, cara dia tu. Okey, so yang ni bergerak sebanyak 4 kali dan ni bergerak sebanyak 1 kali. So kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok betul ataupun tidak. Dia punya coding dia tu. Okey, so kita tengok be
Okey, bila selesai, so akan dapatlah trofi untuk laluan kepada Green Path. Jadi anak-anak pun dah selesai untuk Green Path tu lah. Jadi kita akan keluar daripada situ. Okey, sebelum keluar, Dr. Brodsky datang lagi. Hello again. It looks like you did it. Okay, you managed to make your way through the mansion. Bravo. We knew you could do it. Okay, in fact, we were counting on you. Okay, kita close. Okay, tapi ada apa pula ni? You see, this place is more than just a mansion. It's an interdimensional prison, one that we could not escape. Okay, rupanya tak selesai lagi. Ingatkan boleh keluar dah, rupanya tak selesai lagi. Okay, but we knew you would figure it out. Okay, next. Aha, surprise. The time agent are back. Now you are the one who is going to be stuck in the mansion forever. Enjoy your new home. Wahahaha. Okay, close. Okay, so kita okay, not so fast, time agent. You are not going anywhere. I'm giving you troublemakers a time. Okay, and then Tara, you may have trapped us once, but we don't fall for your treat again. The portal is open. You can't stop us. You are out of time, and so we are. Okay, so long, charms. Okay, so kita pergi. Okay, so kita pergi ke, okay, the portal leads to the time off. Okay, jadi kita nak keluar daripada rumah ni, tapi kita kena melalui satu tempat kita terjemahkan sebagai time off. Okay, they will be able to use it to escape. The only way to stop the time off is by using the chrono cannon. It won't take long for them to charge up the orb, so we must quickly activate the defense and stop them once for all. Now, go. So kita pun pergi. So kita akan sampai ke challenge yang terakhir. Cikgu sebut challenge yang terakhir. Jadi anak-anak kena fikirkan lah. Kali ni cikgu tak tunjukkan. Challenge terakhir ni cikgu tak nak tunjukkan. Jadi anak-anak kena fikirkan. Sebab anak-anak perlu untuk screenshot challenge yang terakhir ni. Coding challenge yang terakhir ni. Supaya anak-anak boleh hantar penyertaan sebentar lagi. Okey, di sini anak-anak kena buat sesuatu. So untuk bahagian ni cikgu takkan tunjukkan. Okay, so apa yang perlu anak-anak buat? All the Chronos cannon are now activated. Prepare to fire. Tapi ada cara untuk fire dia lah. So anak-anak boleh cuba coding dulu. Okay, yang ni boleh tak cikgu bagi masa lagi lebih kurang 5 minit je. Sebab simple dia ni. 5 minit ni, okay, anak-anak tolong selesaikan. Cikgu bagi masa 5 minit. Boleh ke? Yang terakhir ni. Sebab anak-anak perlu screenshot bahagian ni. Sebab nanti nak hantar dalam penyertaan. Okey, baik. Jadi untuk ni cikgu bagi masa 5 minit saja. Sebab simple saja. Okey, start cikgu. Kita tukar dulu 5 minit saja. Oh, sorry. 5 minit saja. Okey, sorry 50 minit pula. Okey, 5 minit saja. Okey, 5 minit daripada sekarang. Okey, boleh mula sekarang. Okay, yang terakhir, challenge yang terakhir ni anak-anak perlu selesaikan sebab nanti anak-anak akan perlu screenshot lah yang ni. Ni perlu selesaikan untuk tembak time off tu tadi. Kena tembak time off ni nantilah. Okey, baik, 5 minit berjalan masa dia. Okey, boleh mulakan sekarang. Yang terakhir yang terakhir. Okey, ni yang terakhir sebelum kita tamatkan sesi. Okey, sementara tu ada anak yang dah siap ke? Dah siap boleh komen dekat ruangan chat tu. Okey, jangan tunggu orang lagi sebab nanti anak-anak kena isi borang kehadiran dan juga hantar untuk penyertaan. Bukti yang kata anak-anak buat untuk challenge yang ada dalam SK Estate ni. Okey, dah siap semua. Bagus. Okey, cikgu ni semangat yang cikgu suka ni. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua. Sebab sangat sangat baguslah kan. Okey, cikgu bagi tepukanlah untuk semua sekali. Sebab sangat bagus. Okey, tahniah diucapkan. Okey, 3 minit lagi cepat bagi yang belum selesai. Ataupun cikgu boleh skip ke untuk yang terakhir tu?
Tapi untuk yang terakhir cikgu takkan tunjuk cikgu takkan tunjuk. Cikgu akan terus saja. Okey, okey, kalau semua dah siap, cikgu nak teruskan. Okey, bagus. Janganlah screenshot di end tu, sebab di end tu yang tu tak boleh untuk penyertaan. Mesti screenshot bahagian yang coding ni tadi. Yang ni bahagian ni. Bahagian coding ni. Kena coding dengan betul ni barulah dapat untuk penyertaan tu. Okey, baik. Jadi kalau contohnya anak-anak dah selesai misalnya, okey, nanti kalau dah selesai, tekan escape dan dia akan keluar, nanti akan adalah cerita yang terakhir sekali tu, yang tu cikgu tak sempat tunjukkan. So kalau dah selesai boleh klik pada I'm finish ni. Okey, tapi pastikan dah siap coding tu dulu. Dah siap coding baru tekan I'm finish ni. Okey, di sini anak-anak boleh dapatkan sertifikat. Okey, ni sertifikat yang disediakan oleh pihak Minecraft Education Edition. Okey, Minecraft Education bukan sertifikat atau procedure yang anak-anak dapat untuk satu khusus hari ni. Bengkel ni tak. Yang tu link dia nanti. Yang ni untuk anak-anak dapat melalui dalam Minecraft Hour of Code ni. Jadi untuk dapatkan sertifikat, anak-anak isi dulu yang ni. So bila buka kat sini, dia akan minta anak-anak masukkan nama. Jadi masukkan nama penuh nama penuh dan anak-anak klik pada submit lah. So nanti anak-anak akan dapatlah CJ ni. Okay, CJ ni boleh disimpan lah. Okey, ni untuk simpan boleh klik print. So anak-anak boleh simpan image ni. Itu satu cara lah untuk dapatkan CJ tu lah. Okey, baik. Cikgu simpan dulu cikgu punya. Okey, kalau dah selesai, itu yang anak-anak boleh gunakan untuk dapatkan CJ untuk Minecraft ni. Tapi ada satu lagi yang anak-anak perlu isi nanti untuk dapatkan tu dulu. Okey, yang ni cikgu nak patah balik nak tunjukkan lah. Okey, jadi nanti anak-anak selesaikan bahagian coding ni, cikgu tak nak tunjukkan. Okey. Kita teruskan pada slide ni. Okey, jadi cikgu skip dahulu masa ni. Cikgu rasa semua dah siap. Okey, baik, sekejap cikgu tutup dulu masa ni, tak dia bunyi. Okey, untuk hari ini, untuk kehadiran hari ini, okey, baik. Kalau ada soalan, cikgu rasa cikgu dah jawab soalan-soalan yang anak-anak tanya tadi. Kalau ada soalan lanjutan tambahan, boleh tanyakanlah. Cikgu akan jawab di situ. Kalau tak ada, cikgu akan teruskan pada yang ditunggu-tunggulah. Okey, baik. Ini adalah borang pautan kehadiran. Okey, sekejap. Cikgu nak copy borang pautan kehadiran ni ke ruangan chat. Sebab anak-anak dah hadir pada sesi hari ini. Okey, ada dua pautan di sinilah. Okey, sekejap cikgu pastekan di ruangan chat. Okey, di sini ada dua borang. Okey, yang borang pertama ialah, okey, bagi kalau ada guru-guru ataupun ibu bapa ataupun para pendidik ataupun orang awam yang sertai sesi pada petang ini, anda boleh isikan borang kehadiran saja untuk menerima CJ penyertaan. Okey, tetapi untuk pelajar anda ada dua borang. Okey, ada dua tempat yang perlu anda buat. Yang pertama adalah borang kehadiran dan kuis. Okey, kalau ibu bapa dan guru dia tak ada kuis, memang dah disetkan macam tu. Tapi untuk anak-anak pelajar, klik pada link yang diberikan tu untuk isikan kehadiran. Pastikan anak-anak isikan maklumat yang betul. Kemudian jawab kuis yang disediakan dan hantarkan kuis tersebut. Dan nanti satu lagi link tu anak-anak kena buka link ini. Okey, bila kita buka link ni, cikgu tunjuk Okey, satu paparan di sini. Okey, anak-anak perlu create satu folder nama anak-anak lah. Okey, sebagai contoh cikgu create. Okey, klik pada new di sini. Klik folder dan masukkan nama masing-masing. Sebagai contoh cikgu masukkan nama cikgu. Okey, Muhammad Rizwan. Okey, SK Jalan Selama. Okey, cikgu mengajar sekolah SK Jalan Selama. Okey, Kedah. Okey, cikgu letak kat situ. Okey, dan cikgu nak pilih warna ni, terpulang lah. Anak-anak nak pilih warna boleh je. Okey, pastikan nama dan sekolah ditulis dulu dan klik pada create. Okey, nanti akan keluarlah folder ni. Okey, dalam folder tu anak-anak boleh upload image tadi. Image yang anak-anak screenshot tadi. Pastikan masukkan dalam folder nama masing-masing lah. Jangan masukkan dalam folder nama orang lain. Okey, mesti masukkan dalam folder masing-masing. Okay, so kena create folder dulu baru boleh upload file tadi. Dah upload nanti, selesailah tugasan yang anak-anak perlu buat pada petang ni. So dua perkara lah. Yang pertama isi borang kehadiran dan kuis. Dan yang kedua muat naik screenshot ni. Jadi link ni cikgu dah berikan di ruangan chat. Jadi anak-anak ingat pautan hanya dibuka selama 1 jam selepas tamat sesi. Sekejap lagi pukul 4.30 dah habis. Sehingga 5.30 saja. Sebelum pautan untuk kuis kehadiran tu ditutup. Bila dah ditutup memang tak boleh hantar lagi lah penyertaan.
Dan bagi anak-anak yang hantar screenshot dan juga jawab kuis dengan tepat nanti, 5 peserta terbaik akan dipilih bagi setiap sesi untuk diberikan hadiah istimewa daripada pihak Microsoft Malaysia. Iaitu itulah hadiah yang anak-anak akan dapat kalau anak-anak menunjukkan anak-anak yang betul-betul follow sesi cikgu pada hari ini. Okey, boleh setakat ni boleh faham yang ni? Okey, kalau boleh cikgu akan teruskan. Okey, ni sama yang cikgu tunjukkan tadi lah. Cara untuk muat naik penyertaan ni, anak-anak boleh ikutilah cara-cara dia. Mudah je sebenarnya. Yang penting kena buat naik juga sebab nanti cikgu akan tengok penyertaan anak-anak dalam kuis dan juga yang anak-anak submit di dalam folder tersebut untuk mencari para pemenang. Okey, ada soalan sebelum cikgu teruskan yang terakhir ni? Okey, untuk yang seterusnya ni adalah sesi untuk hari esok ya. Okey, untuk hari esok kita ada 2 lagi sesi. Yang mana ada 2 sesi. Yang pertama sesi di sebelah pagi, Hour of Code Time Craft, yang akan dikhususkan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Kalau ada anak-anak ada adik-adik sekolah rendah, boleh ajak dia orang join esok. Join ramai-ramai, boleh bagi tahu pada adik-adik, sepupu-sepupu, jiran-jiran, bagi tahu kata ada program yang menarik di sini. Boleh join di sebelah pagi untuk sekolah rendah bermula 9.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan pada sesi petang untuk adik-adik ataupun anak-anak sekolah menengah bermula 2.30 petang hingga 4.30 petang seperti hari inilah. Jadi tolonglah war-warkan kepada rakan-rakan yang lain, sepupu-sepupu, adik-beradik semualah ajak untuk beramai-ramai sertai program Microsoft Fantastic Year End 2023. Yang ni iklan cikgu lah nak ajak pada anak-anak semua untuk sertai. Okey, itu saja cikgu rasa perkongsian cikgu pada petang ni. Jadi cikgu serahkan kembali kepada Dr. Azma selaku moderator pada hari ini. Okay, thank you very much Cikgu Rizwan. A round of applause untuk Cikgu Rizwan. Guna react, tepuk tangan sikit untuk Cikgu Rizwan di atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat. Saya rasa very clear, very step by step. I'm sure a lot of you understand what to do dan sebagainya. Dan seperti juga kata Cikgu Rizwan tadi, besok kita ada lagi akan hour of code yang lain pula, bukan escape estate tetapi yang lain pula. Jadi saya alu-alukan anak-anak semua datang semula besok untuk kita belajar ataupun untuk kita challenge our coding skill. Untuk esok ya, di sebelah pagi pukul 9.30 dan di sebelah petang pukul 2.30. Besok ada sedikit kelainan, yang di sebelah petang kita akan guna Python. Jadi kalau you want a more challenging session, please come in the afternoon session bersama-sama dengan Cikgu Mr. Ang untuk kita melihat penggunaan bahasa pengaturcaraan yang lain pula. Ya, hari ini kita guna coding, kita guna block, which is a very good introduction untuk kita semua. Tapi besok we want to challenge you a little bit more, terutamanya di sebelah petang kita mengharapkan pelajar-pelajar daripada sekolah menengah. Jadi come and join us. Tapi nak join sebelah pagi dan sebelah petang, kedua-dua bahagian pun boleh. Alright, and also at the same time saya juga ingin mencadangkan call upon your friends, panggil kawan-kawan yang lain yang mana hari ini tak datang, bagi tahu what is happening dengan Minecraft Fantastic ini, and get them to join. You can actually do this as a challenge among yourself. Kan, kalau boleh buatkan jadi permainan antara anak-anak sambil kita buat bersama-sama dengan cikgu yang hadir. You can also actually do among your friends. Kalau daripada satu sekolah yang sama ataupun you kenal daripada sekolah-sekolah yang berlainan, you can actually do the coding and see siapa yang boleh buat laju, siapa yang boleh buat cepat dan sebagainya. Alright, so make it fun for you. Kita sediakan the platform, kita sediakan the instructors. You can actually make it fun whichever way you want. Alright, jadi saya harap besok saya akan jumpa lagi anak-anak yang ada di sini hari ini dan juga kawan-kawan yang lain. So please panjang-panjangkan, spread the word to all your friends, to all those people that you know in your community, in your network, and get them to come and join you tomorrow.
at 9:30 in the morning, one session, and at 2:30 in the afternoon. Alright, so dengan itu saya rasa berakhir sesi kita pada hari ini. Thank you so much for those people who have stayed with us until the end. Kita ada about 140 something people who stayed from the beginning until the end. Thank you so much. We hope that you have fun menyelesaikan masalah menggunakan Minecraft ini. Dan kita juga berharap you nampak orang kata kebaikan ataupun you nampak the advantage of knowing coding. Because hari ini the skill of coding dan programming ini sangat-sangat diperlukan. Alright, I have a company and my company is developing system. Jadi kita memang sangat-sangat kekurangan anak-anak Malaysia yang mempunyai coding skill yang bagus. Jadi kita nak introduce you to coding right from the beginning. Alright, and hopefully it will interest you to want to know more and take this up for your future. Alright, so with that, I hope to see you tomorrow and have a very good evening, everyone. Selamat berpetangan pada yang lain-lain dan kita jumpa lagi esok. Again, thank you so much, Cikgu Rizwan. We'll see you again. Okay, terima kasih, Dr. Asma. Okay, alright. Okay.